Alhamdulillah, kita sambung pengajian kitab Jihadul Madihah yang Jawi, muka surat 39, bagi yang ke-6 daripada bawah. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan tiada harus mengkucupi tangan orang fasik atau zalim seperti yang banyak berlaku pada masa ini, iaitu mengucup akan tangan raja dan pembesar-pembesar negeri yang terang-terang berbuat fasik dan zalim. Bermula mayat kafir itu tiada diperintah akan muslimin memandikan dia kan mayat kafir. Kita sambung lagi pengajian kitab Jihadul Madihah. Kitab ini bicara tentang persiapan yang fardu kifayah dilakukan oleh orang hidup terhadap orang Islam yang mati, iaitu tentang urusan mandi, kafan, semayang dan tanam mayat dan segala hal yang berkaitan. Kita masih lagi dalam pasal mandi. Bulan lepas dia kata disunatkan mengkucup tangan orang alim atau soleh dan hajar aswad dan Quran. Jadi sunat kita cium tangan orang yang mulia di sisi akhirat. Sama ada dia mulia dengan sebab dia alim, walaupun dia budak-budak. Kita tua dah, 30 dah. Budak ni alim, baru 10 tahun contohnya, tapi alim ilmu doa akhirat, maka sunat kita cium tangan dia. Kalau kita tak cium, tak berdosa pun. Sebab kena faham ayat sunat ni, bukan wajib. Bukan kerana dia budak-budak, kerana kita muliakan akhirat tu sendiri. Sebab tu orang yang buat benda yang baik, walaupun kita tak suka, kita kena setuju. Penyakit arak jahiliah ni turun ke bahasa Melayu kita. Hak kita setuju ialah puak kita buat. Bila puak orang lain buat, hak betul pun tak setuju juga. Dia penyakit ni. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dia hafal Quran ketika umur 5 tahun. 5 tahun. Kita 50. Wadduha, tak ingat. Tu bukan nak kata kita ni jahat tu, tidak. Sebab itulah kita kena lebihkan orang-orang lebih ni. Sebab tu martabak dia tu Allah beri kurnia dia. Pangkat-pangkat dia tu pangkat akhirat. Dia miskin, tapi hafal Quran umur 5 tahun. Umur 15 tahun sudah memberi fatwa. Mari tengok Imam Ahmad, Imam Maliki, Imam Abu Hanifah. Dia semua tu orang mulia, Allah muliakan dia dengan perkara akhirat, dengan ilmu. Imam Bukhari, Allah muliakan dia dengan hadis. Dan imam-imam lain. Jadi sunat kita jumpa, kita cium tangan dia. Kerana apa? Kerana mengikut perbuatan para sahabat yang mencium tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebut dalam kitab-kitab hadis. Siapa rajin boleh tengok dalam kitab Al-Futuhat Syarah Azkar Imam Nawawi, ada di situ. Dan ulama-ulama ataupun tabi'in, mereka yang tak sempat bertemu dengan Nabi, mereka mencium tangan sahabat Nabi. Jadi daripada perbuatan sahabat mencium tangan Nabi bila bertemu, dan para tabi'in mencium tangan sahabat, maka ulama-ulama memberi fatwa sunat mencium tangan orang yang mulia di sisi Allah. Begitu juga jika mulia di sisi keturunan. Contohnya anak dengan ayah, siapa mulia? Lebihlah mulia ayah, maka sunat anak ni cium tangan ayah dia. Walaupun ayah dia itu bukan ustaz. Jadi cium tangan tu memuliakan
atas nisbah dia lebih tua dan dia adalah usul ataupun asal. Kita ni banding dengan ayah kita dipanggil forok. Tak ada ayah, tak ada kita. Tapi kalau tak ada kita, ayah ada. Faham lagi? Itu lebihnya ibu bapa. Kita tak ada, ibu bapa kita ada. Ada lah, ibu bapa kita tak ada. Katakanlah toki kita itu dak nikah. Contoh, toki kita dulu dak nikah. Bang, sibuk dak main dang awak mati dak dan nikah. Ada dak ayah kita? Ada ah. Jadi mencium tangan ibu bapa bukan kerana alim, bukan kerana dia zuhud, bukan kerana dia hafal Quran. Kerana dia keturunan nisbah nasab mulia daripada kita. Itu pun sunat cium tangan. Pasal apa dibawa cerita cium tangan ini dalam bab mati ni? Kerana sambung daripada kenyataan sebelum ini, sunat cium mayat sebelum ditanam. Betul tak? Jadi disebutlah sikit hukum. Kan sebelum ni dia khabar, selepas dikafan dan sunat mencium jenazah. Tak? Ikut ke siapa perbuatan ni, ke bid'ah ni? Ini mudah ngak bid'ah ni. Mengaji internet. Nampak? Tok guru internet. Jadi masalah. Ikut perbuatan Nabi hanya cium mayat para sahabat. Dah adakah Nabi cium semua sahabat? Tidak diberitakan. Tetapi tidak perlu Nabi cium semua sahabat. Cukup satu riwayat yang sahih atau hasan. Sampai kepada kita Nabi pernah mencium seorang saja jenazah, maka sudah jadi sunat kita ikut. Setiap perbuatan Nabi yang bukan khasais, yang bukan benda yang khusus untuk Nabi, maka kita sunat ikut. Yang kita tidak sunat ikut ialah perbuatan Nabi yang untuk Nabi saja. Nampak? Jadi sebut dah dulu Nabi SAW mencium jenazah Uthman bin Maz'un radhiyallahu an yang wafat, yang meninggal dunia. Jadi bila ada hadis, pakar-pakar hadis yang mengkaji nasab-nasab hadis, sanad-sanad hadis, hadis ini betul, hadis ini sahih, hadis ini kuat, sampai pada ulama fiqh keluar fatwa. Sunat cium jenazah. Kerana mengikut perbuatan Nabi cium sahabat. Jadi cium tangan kerana kemuliaan akhirat. Dan cium hajar aswad. Sunat kok. Semua dalam kitab-kitab fiqh 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, kalau kita tawaf, kalau ada peluang kita boleh cium hajar aswad, sunat cium. Hajar tu batu lah. Aswad makna hitam. Asalnya warna putih. Tapi lamanya manusia yang pergi cium tu bukan semua orang baik-baik. Yang berdosa pun ramai pergi cium. Maka pasal wadathu khataya Bani Adam, sebut dalam hadis, Nabi kata asalnya putih, telah menghitamkan batu itu oleh dosa-dosa manusia yang ramai yang menciumnya. Batu sunat cium. Kalau kita tak boleh nak cium, ramai sangat orang. Kalau sekarang mungkin orang tak ramai. Kalau musim haji biasa-biasa 4 juta buat haji. Tidaklah 4 juta sekali tawaf. Dalam masa bertai barang itu biasanya 300,000 tak kurang. Keliling Kaabah tu. Faham? 300,000. Kalau 4 juta orang sekali jemaah buat haji seluruh dunia, 300,000 tak kurang. Duduk pusing. Termasuk hak duduk dalam masjid 3 tekad. Jadi payahlah kalau nak cium. Nabi SAW ajar para sahabat abadikan dalam apa benda ni, hadis-hadis yang disimpan oleh ulama mujtahid ke dia, ambil hadis-hadis itu, keluarkan pandangan, kita jauh, kita lambar dengan tangan kanan. Faham? Jadi kita nak pergi dekat cium tak boleh pasal orang ni. Antara kita dengan hajar aswad nampak. Tapi nak pergi ke orang tu 2,000 tu. Melalui ke mana? Nak? Maka sunat lambar gitu. Ke hajar aswad. Faham?
sunat lambat. Kemudian ada pula pandangan ulama sunat cium tangan tu. Lambat cium tangan. Kerana sebagai isyarat kita tak dapat nak cium secara zahir, maka dengan isyarat saja. Orang yang duduk dekat tu tak payah lambatlah. Dia duduk dekat dah. Dia sapa kat atas sebab dia lambat. Tak payah lambatlah. Sama macam kita orang yang bertemu. Kalau kita bertemu dekat, maka sunat beri salam, Assalamualaikum. Tapi kalau jauh, duduk dekat mebeng seorang, panggorek seorang. Dekat macam tak? Beri salam kau. Cokok. Lambat. Itu isyarat dia. Faham? Lama duduk dekat ajar surat lambat juga. Ni duduk dekat jumpa orang Islam, lambat kau. Pang muka. Beri salam. Dekat dengan ajar surat, cium Takut dah orang jegi Mekah siapa kat ajar surat, dia duduk tunggu ni. Orang lambat belakang dia lambat attack orang. Faham tak lagi? Padahal orang lambat ke ajar surat, dia ingat lambat ke dia. Dia teramai juga orang kenal aku. Dan tiada haru mengkucupi tangan orang fasik. Fasik dia apa? Fasik ni al-khariju min ta'atillah. Orang yang tidak mau taat pada undang-undang Allah. Undang-undang Allah kena tutup aurat kalau keluar rumah. Contoh, dia tak mau ikut. Pandai aku fasik. Itu fasik. Satu gelaran huduh dia panggil. Dia ada dua gelaran kita ni. Rebutlah mana nak. Kalau nak gelaran comel, orang takwa dapat gelaran. Orang zahid, orang zuhud. Orang sabirin, orang sabar. Tapi kalau kita lawang agama, dapat nama gelaran huduh. Contohnya fasik, orang fasik. Al-kharij, orang itu keluar min ta'atillah, tidak mau taat perintah agama. Orang kata tak boleh kalau keluar rumah, orang nampak ada ramai orang mata memandang, wajib tutup aurat. Dia tak mau dengar, tak mau ikut. Dia kata orang ini tidak mau patuh pada perintah agama. Siapa yang keluar rumah tak tutup aurat, fasik. Jangan main nombor ekor judi, haram. Jangan minum arak, haram. Buat juga, fasik. Ni tak mau ikut perintah agama. Orang fasik. Tapi kita duduk pada akhir zaman. Orang fasik pun orang buat natu. Faham tak lagi? Berebut orang buat natu. Pasal apa? Pasal agama tidak menjadi SOP. Nampak dalam bab memilih menantu. Tidak menjadi kriteria yang penting dalam bab agama akhirat ni. Yang penting dunia. Penting dunia. Biar main nombor ekor pun ni kerja bank 4,000 lebih bulan tu. Buat natu. 4,000 lebih pun kalau main nombor ekor fasik, menantu fasik. Tapi kita gitulah akhir duduk di akhir dah. Orang yang alim, orang yang zuhud, orang yang wara', mari minta anak kita tapi mari dengan basikal. Kaya basikal urut. Minta anak kita. Kita kata tak apalah, kita akan fikirlah dulu. Nampak? Tak boleh nak jawab selalu. Kita timbang-timbang dulu. Pagi mari minta anak kita. Petang mari pula. Orang jahat bukan kaki semayang. Nama ekor noh nak kecek. Tapi mari dengan wajah. Bizza mari. Berkilat kereta baru ambil pulau kambing. Nampak tak? Baru ambil tang mareng 39,000 bayar potong bizza. Tak mayang. Hak manusia kamu-kamunya. Kita ni gelap mata dah lah. Kita pula ni motosikal daripada muda.
Kosing cabut dah. Kalau sekali turun, kosing turun. Faham lagi? Nak hak bersikap pagi tadi ke proton bizza. Dah. Contohnya. Nak. Boh gitu tu lah. Geboh itu ujian. Nak. Kalau mari ni masjid. Oh tengok Orang lapu belakang macam ke orang kanan. Nampak? W300,000 kedai balik Seria. 299 harga. C250. Betul tak? 299,999 ringgit. W300,000 seguni witih balik Seria. Boleh pakai. Macam di bawah kanan. Belum kereta tu. Kalau minta anak dara kan, Honda je. Naik Honda. Kelepon tau. Betul tak? Anak dara ni tengok Honda nerak atas warnet tu. Jangan kira kereta tak ada. Kira agama. Jangan orang fasik jangan. Betul tak? Orang fasik. Tak usah kata buat benda tu share dalam niaga pun tak boleh. Pasal apa? Pasal Allah pun dia tidak takut dah kita benda lagi. Belakang partner dia. Betul tak? Jangan tiru sangat orang fasik. Atau zalim, orang zalim. Orang zalim ni orang yang melakukan perkara yang menyalahi keadilan. Sama ada zalim dengan harta benda, zalim dengan orang bawahan, zalim dengan urus bicara dan sebagainya. Zalim dalam melaksanakan undang-undang zalim. Tambak lembu dak akan topeng 2,000 kena. Menteri dak kena. Itu zalim lah, tapi bukan Malaysia tu, di Mexico. Itu zalim. Itu satu kezaliman. Dan yang kita bimbang sekali, mana-mana kerajaan yang Allah beri dia berkuasa di bumi, dia tidak melaksanakan undang-undang Al-Quran dan hadis dalam perlembagaan negaranya. Mereka orang zalim. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Barang siapa sini, man sini kena kepada pemimpin, kena pada pemerintah, bukan orang kampung, kena kepada kerajaan. Mana-mana kerajaan yang tidak melaksanakan hukum yang Allah turunkan, faula, ni duduk pada tepat jawab, maka jawabnya mereka inilah orang-orang yang zalim. Tak boleh tiung tangan. Sebab tu dalam kitab-kitab fiqh, apabila pemimpin itu adil, maka sunat mencium tangan. Kenapa pemimpin adil lebih baik daripada rakyat yang adil? Rakyat adil, anak-anak dia je dapat keadilan dia. Tapi pemimpin adil, 30 juta penduduk Malaysia dapat kebaikan. Faham lagi? Sebab tu Nabi kata 7 golongan yang bernaung di bawah naungan aras pada hari kiamat. Nombor 1, imamun adilun. Pemerintah yang adil dulu. Hak semayang kuat, hak apa belakang, lebih pemimpin ni. Sebab apa? Sebab dia nombor 1. Sebab nak cari payah. Bila nak dapatkan pemimpin yang adil itu susah, bila ada, harganya paling mahal. Kalau kita nak cari kayu getah 300 selori ni. Faham? Kayu reja 400 setengah. Kayu selek nampak tak? Boleh, murah, tak apa 1000 selori. Tapi kalau kayu candang dia ni 5 grade. Grade yang paling murah nombor 5. Grade nombor 5 16,000 sekilo. Grade nombor 1 paling mahal, sekilo 200,000. Sekilo. Pasal apa mahal sangat candang 400,000 sekilo? Dulu kita beli bukhur, hak bakar tu lah. Hak bukhur tu kan, buah bara tu, agak batu dia tu, buah tabur.
Sepaket satu dulu 18 riyal, wangi serbuk. Lenih hak wangi 150 kata. Faham? Kalau hak 60 70 baru gitulah. Kulit-kulit gitu je. Nah, 200,000 sekilo. Berapa faham? Dah payah. Dia macam bukan macam pokok getah. Sandang. Faham? Gaharu, kan? Bukan macam pokok getah kalau ambil 3 lori sepagi, 3 lori sepetang. Dah. Ha. Orang asli kata masuk 2 minggu. Masuk hutang 2 minggu. Boleh sekilo lebih. Nah, tu pun 2-3 tepat waktu ngerimang apa ada belaka. Nah, sebab apa? Barang payah. Tinggi payah boleh. Kita tak ada orang boleh tinggi 400 ekor sehari. Nah. Sekeping 35 ya. Satu. Faham? Dan nak murah air lah. Air kurit. Faham tak lagi? Besar-besar betih 8 ya. Nah, pasal barang mudah. Maka apabila pemimpin yang adil ini payah ada di muka bumi, bukan mustahil tak ada. Ada jarang-jarang jumpa. Maka sunat cium tangan. Nah. Seperti yang banyak berlaku pada masa ini, iaitu mengucapkan tangan raja dan pembesar-pembesar negeri yang terang-terang berbuat fasik dan zalim. Raja yang terang-terang melakukan kemungkaran, jangan cium tangan dia. Raja yang adil dengan rakyatnya, sunat cium tangan. Nampak? Begitu juga dengan pemerintah. Nah, terang-terang dia melanggar hukum Allah dengan dibiarkan arak dan judi bermaharajalela di dalam negara. Dibiarkan maknanya perkara-perkara maksiat yang lain, LGBT dan sebagainya. Tidak diambil endah. Nah, dibiarkan macam-macam fahaman sesat. Dah, bercambah di dalam negara. Ini zalim. Nah, ini masalah. Ingat, bila kita dilatih jadi pemimpin, kita akan soal seorang demi seorang dari hal rakyat yang di bawah kita. Mana kalau kita jadi menteri besar, Terengganu ni ada 500,000 penduduk, maka 500,000 orang ini kita bertanggungjawab di hadapan Allah semayang atau tidak. Nah, Allah tanya kamu pemimpin sebuah rumah di Durian Burung. Di bawah kamu seorang isteri 4 anak. Allah akan tanya semayang isteri dan anak kita. 4 orang baru. Geger dah kita. Tak boleh nak jawab. Betul tak? Lepas tu tanya hukum akal puasa apa lain dan sebagainya. Dah kalau kita jadi menteri besar, bermakna 500,000 sejuta orang bawah kita. Kenapa tidak ada orang berjudi di Kemamang? Kenapa ada orang berjudi di Besuk? Kenapa ada orang mendedahkan aurat ketika jogging di Bukit Besar? Kamu tak buat apa-apa. Pung, masuk neraka. Itu bimbang. Betul tak? Gaji memanglah besar. Tapi azabnya pula besar juga. Jadi kena hati-hati. Tidak ada pemimpin, tidak boleh. Kerana itu fardu kifayah. Satu kewajipan. Bermula mayat kafir itu tiada diperintah akan muslimin memandikan dia. Maksudnya bila ada orang kafir mati di Durian Burung ni, lalu tidak ada orang mandikan mayat orang kafir ni, maka seluruh penduduk Durian Burung tidak berdosa. Faham lagi? Kerana tidak ada tuntutan. Tetapi jika ada satu mayat orang Islam yang tidak dimandikan di Durian Burung ini, seluruh orang Durian Burung yang ahli bagi tugas fardu kifayah berdosa mereka. Jadi orang kafir tidak ada kewajipan atas orang Islam. Maknanya kalau orang Islam dia berjalan, dia jumpa orang kafir, mayat orang kafir, dia tak mandi, tak kapang, tak apa, dia tanam air. Faham lagi? Maka tak berdosa apa-apa. Tapi kalau kita juga ada orang Islam mati, kita tak mandi, tak kapang, tergali-gali lubang tanam saja, berdosa. Faham? Kerana memandi, semayangkan dia, mengkapangkan dan semayang, wajib atas kita. Atas jalan fardu kifayah. Faham? Bila fardu kifayah itu, kalau tepat mayat itu meninggal dunia, ada lebih pada seorang.
Tapi kalau sebelah di tempat mayat itu mati, ada seorang saja orang hidup, maka bukan fardu kifayah. Itu fardu ain. Faham lagi ya? Nampak tak? Contoh kita berdua panjat gunung. Contoh panjat gunung jauhlah daripada ni. 40 kilo daripada ni. Atau 100 kilo dalam hutang naik atas gunung, mati kawan kita. Kalau kita naik waktu turun, busuk dah mayat. Faham lagi? Kita nak panggil orang, tak boleh nak panggil. Nak telefon, tak ada coverage. Itulah tak pakai smartwatch. Kalau smartwatch gaming, dia pakai satellite. Boleh lagi. Maka katanya ulama, wajib kita hidup ni, mandi, kapang, semayang, tanam. Fardu ain. Kita tak buat, dosa. Pergi tinggal mayat seekor itu, buat lagi, dosa. Faham? Yang fardu kifayah ini, ialah mati tempat orang ramai. Faham lagi? Dah gamuk-gamuk kalau kawan kita mati seorang, jalan kita dua orang lautan, mu mandi kapang mayat tanah. Mbau itu. Faham lagi? Nak mandi ke mana? Mandi junub mu tak betul. Faham lagi? Jiruh mandi junub pun tukar sunat dengan mana sesunat mana wajib tak tahu. Itu masalah kena faham. Itu fardu ain lah bila ada dua orang. Kita naik motor, naik fiber ke apa, pergi laut, rosok. Enjin rosok. Waktu anyuk kan. Sampai ke tengah laut Cina Selatan. Nak ke darat 250 kilo. Nak kayuh mana 250 kilo. Faham lagi? Kawan kita ni dahaga 3 hari mati. Kapal tidak ada mari, wajib kita sempurnakan mayat. Mandi dia, kapang dia dan tanam. Wajib tak kita tu. Semayang lah, mandi, kapang, semayang, tanam. Fardu ain dah tu. Fardu ain. Takut ambil kawan, buat panyuk. Macam Titanic. Kita wajib mandi, ambil air, cebok, basuh mayat dalam motor. Lambuk kita. Kapang maksudnya sekadar apa yang ada. Benda ada. Ada pakaian dia itulah, tak ada kain lain. Itulah. Sudah cukup. Lepas tu semayang. Mayat. Dalam hutang, dalam buk. Fardu ain tu. Jadi semayang mayat dia tu bukan fardu kifayah. Fardu ain. Lepas tu tanam. Nak tanam ke mana? Dalam buk. Tanam dalam laut. Iaitu diikat dan ditenggelamkan. Ambil sauh, ikat di badan mayat, biar tenggelam. Hukumnya harus. Bila tidak harus, darat ada. Malah kalau darat kena gali lelah untuk air senang. Itu tak boleh. Faham? Bahkan yang terlebih sebenar, memandikan itu segala kerabatnya yang kafir. Kafir itu kalau mati mayatnya, keluarga dia lah, anak-beranak dia yang uruskan. Dan mengkapankan dan menanamkan dia. Begitu juga hak mana kapang dan tanam suruh ke keluarga dia. Tetapi jika kita tanam mayat orang kafir, kerana tidak ada keluarganya yang peduli, hukumnya harus. Mayat orang kafir mati, mati, tak ada orang cara. Keluarga dia pun tak mau cara. Kata ada anak-anak dia duduk kat ayung, mati sini seorang. Hak kafir ni tak ada cara. Maka kita ambil mayat orang kafir, boh labeng ke pikul kat anda lah, pergi tanam. Maka hukumnya harus. Dia yang kata haram, haram tu kita masuk dalam upacara orang kafir, jadi tukang tanam mayat dia. Itu haram. Hak harus ni orang kafir tidak cara. Kita tolong tanam kerana bila tak tanam mudarat. Mayat itu memudaratkan orang ramai, busuk dan sebagainya. Faham lagi? Macam orang tanam babinya, hukumnya harum. Dah babi kena tepuh depan bawa golek gitu. Mu dak duli, aku dak duli. Ada seorang dia ambil babi itu pergi tanam supaya orang lain tidak jadi busuk dan kotor dan najis. Maka tukang tanam babi itu boleh pahala.
Yang dilarang itu dia jadi tukang urus kematian orang kafir. Tu baru tidak boleh. Tapi orang kita ni ada tak peduli. Macam kata sana pitih punya pasal. Dah orang kafir mati, kita tukang nangis. Dah boleh satu ya. Orang kafir bila ramai menangis di depan rumah, di depan keranda, menunjukkan dia ni apa benda ni, mayat ini orang yang baik. Itu kepahaman orang kafir. Ramainya menangis depan mayat menunjukkan mayat ini orang baik. Lebih persentage nak masuk syurga lebih cepat, lebih kuat. Jadi orang Melayu, orang Islam ada yang ambil upah tukang menangis. Dia tak menangis sungguh. Pakai guni buat tapal dia, dia pakai baju dia tu. Orang Islam kita, di negara kita, buat menangis. Faham lagi? Dalam Islam dilarang an-naihah wan niyahah finnar, yang tukang menangis mayat dalam api neraka. Itu kalau mayat orang Islam. Dah kalau tukang menangis mayat kafir, alik sana pada neraka lagi. Kena faham baik-baik. Jangan kerana duit kita langgar syariat. Tapi kita tanam mayat orang kafir tadi tidak boleh kubur orang Islam. Kata mayat orang kafir ni, tak ada orang peduli ni, kita ambil mayat dia kita tanam, jangan tanam kubur kita. Haram. Faham lagi? Tanam kubur dia. Dia nak tanam ni kena faham. Bila sebut kubur, cuma kita goleknya kita sekarang ini, kubur itu ialah tanah wakaf. Sebenarnya dalam Islam kubur bukan tanah wakaf, tanah sendiri. Faham lagi? Jadi sekarang tidak ada lagi orang tanam mayat di tanah sendiri. Orang guna tanah wakaf. Sudah jadi rutin, sudah jadi kebiasaan. Tak ada masalah. Yang sebenarnya dalam fiqh syariat Islam, kubur itu boleh ditanam di perkuburan orang ramai dan boleh ditanam di tanah kita, tanah peribadi, tanah persendirian. Boleh. Cuma ada undang-undang negara, undang-undang negeri. Kalau kita nak tanam dalam tanah kita sendiri, contoh, kena dapat kebenaran daripada pihak pemerintah. Itu tak ada masalah lah. Itu kawalan daripada kerajaan. Faham lagi? Tapi hukumnya harus. Mu syak sayang bini mu. Kalau mu sayang sungguh, bini mu kaki tanam dalam pagar rumah. Faham lagi? Nampak? Tanah dah kita turun rumah tu baik, kubur bini depan biar kereta. Baca doa. Kalau jauh, wayah. Kalau orang lelaki, kalau isteri mati, okey. Biasa suami mati payah. Tahu tak? Kita ni suami, isteri kita isteri. Kalau kita mati, anggar orang bini kita giat mau kubur kita. Anggar. Cianggar. Boleh tahu dah tak? Berat kata nak pergi. Betul tak? Tapi kalau bini mati, suami pergi dengan bini baru. Pergi jugalah. Jadi lebih baik isteri mati dululah. Tidak gurau jadi ngatuk mata. Jadi nak kabur tanah persendirian boleh tanah. Ayah kita meninggal, kita ada tanah belakang rumah kita buat kubur sikit untuk ayah. Tapi kalau dalam undang-undang kita sekarang, kita kena report lah, minta kebenaran polis dan sebagainya. Faham lagi? Jadi kalau dapat kebenaran, tanah ni kubur dalam tanah kita. Faham tak? Tu orang dapur ayah. Tu mak dek tu. Nak? Jadi mak ayah duduk belakang rumah. Senang nak ziarah. Senang. Bini dia kata, dah abang mau lek-lek nu bila-bila. Ini. Abang bini lelaki tu, cih, mu mampu dulu. Faham lagi. Takut mu mampu dulu tu. Ada orang dia tanah ayah dia. Di tanah ayah dia mati. Dia pagar dia buat lebih sih. Ibu pagar. Ayah mati sini, kubur. Faham? Dia buat pagar lebih je. Untuk kosong je. Faham lagi?
Kita tanya apa kosong saya? Mok bila-bila. Makna mok dia tu nak suruh mati bos itu. Binawe punya anak. Ha. Mu tahu ke mok mu mati dulu? Ha. Ha. Mu tahu ke siapa mati dulu? Dah dia mati dulu. Faham lagi? Hukumnya haram. Dosa besar. Apa? Pasal tanah tu tanah wakaf. Mugi pagar gitu, haram. Kalau orang lain dibuhlah pagar tu, tanam, balah. Balah ha. Ha. Kerajaan yang ada sekarang wajib bertindak. Hari ni juga. Buang pagar tu. Tak boleh. Yang boleh pagar tu untuk satu mayat dia pagar gitu je, untuk mayat saja. Apa pagar? Pasal banyak anjing lah, apalah begitu begini. Ha, boleh pagar. Ada sebabnya. Pagar lebih kosong haram. Tanah wakaf. Kalau kita tengok di kubur Syekh Ibrahim, kubur Sebab Takir ada berlaku dah. Kubur Tok Pelang lebih, buat lebih. Faham? Haram lah ke? Haram bukan nanti disko kubur dia lagi haram. Nah, itu tanah wakaf. Nah, kena keluar arahan. Kena cabut, kena rambak pagar. Tak boleh. Nah, pasal apa mu gicuk dulu? Ni bukan tanah mong. Ketuk mu bayar. Tapi kalau tanah kita tak masalah. Batu kubur sabir ke kubur sendirian. Sabir tak diambil. Hang. Bukan kata ada satu tempat 5-6 kosong. Baru seorang tanam, dia kepung apa besar gitu. Nampak? Bukan saja anak beranak yang buat pagar tu berdosa, kerajaan yang ada yang berkuasa membiarkan perkara ini tidak dicegah, berdosa juga. Kerana man ra'a minkum munkara falyughayyir. Kita ni tak boleh nak ubah. Nak ceramah boleh tapi kalau kerajaan dia boleh ubah. Betul tak? Jadi kena betul balik. Jangan duk sibuk projek ingat. Dan segala mereka yang kafir mereka itu, setengah mereka itu memerintahkan setengah, yakni firman Allah Taala walladzina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd. Allah kata orang-orang kafir itu merekalah yang lebih berhak menguruskan antara mereka. Kematian dan sebagainya. Kita tak usah masuk campur. Lakum dinukum waliyadin. Wallahu a'lam. Kita tengok soalan. Sebelum kita jawab soalan, insya-Allah saya diwakilkan oleh pihak Masjid Al-Ikhlas, masjid lama Durian Burung kita, untuk melancarkan sumbangan derma untuk kegunaan mengimarahkan masjid kita ini. Petugas akan bangun sekarang juga untuk memungut derma. Dia akan menggunakan karung putih seperti yang ada di hadapan kita ini. Dipersediakan petugas untuk memungut derma. Baik, kita tengok persoalan yang ada pada malam ini. Soalan yang pertama, apakah kelebihan memberi salam kepada orang yang kenal dan yang tidak kenal? Jadi beri salam ini ada dua. Pertama dalam semayang, yang kedua di luar semayang.
Beri salam di dalam semayang wajib. Jawab salam tidak wajib. Jawab salam kau balik awal. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam, makmum waalaikumsalam. Balik awal tu. Jadi itu dalam semayang. Di luar semayang memberi salam itu sunat. Nah, dan menjawab salam itu wajib. Jika seorang yang dengar, fardu ain jawab. Jika ramai yang dengar, fardu kifayah. Okey? Apakah kelebihannya? Ucapan salam ini menggugurkan dosa. Salam-salam ini mubtada khabar. Assalamu alaikum. Kalau orang ngaji nahu. Assalamu mubtada. Alaikum khabar. Faham? Dah. Duduk tempat rapok belaka. Marpok belaka. Jadi tapi pada lafaz, pada maknanya ialah insya, maksudnya doa. Assalamu alaikum, bermula keselamatan itu atas kamu. Itu khabar. Khabariyah. Tapi maksudnya doa. Ya Allah, berilah keselamatan ke atas sahabatku ini atau kepada kamu ini. Itu masuk doa. Itu besarnya. Jadi kita mendoakan orang lain itu masuk dalam tuntutan syarak. Tak? Jadi kita yang salahnya ialah beri salam kepada kroni saja. Faham? Dia salam ini ke atas orang Islam. Sama ada dia grup kita atau grup mana tak ada peduli. Dia orang tua, orang muda. Nah, dalam kitab Mu'jam Tabarani, Nabi SAW beri, kata Ibn Umar, beri salam kepada kanak-kanak. Budak-budak duk main, Assalamualaikum. Beri salam ke budak-budak. Dan jangan atas orang kenal saja. Bukan kata haram, tapi yang sebaiknya, yang tak kenal pun beri salam. Kerana Nabi kata, liman ta'rif wa man lam ta'rif. Kepada mereka yang kamu kenal dan mereka yang kamu tidak kenal. Jadi umumlah. Setengah-setengah orang dia grup dia. Kalau set surah, jumpa set surah baru Assalamualaikum. Faham? Ustaz jumpa ustaz Assalamualaikum. Ustaz jumpa mak rempik, tak beri salam. Ini tak betul. Tahu tak? Ia ada beda-beda gitu. Jumpa sama-sama pakai jubah sekebam janggut. Waalaikum. Dah tu 5 orang tapi sudu beruk kau kan. Faham tak? Tu orang Islam kau. Beri salam. Jadi jangan kita khususkan. Cuma kata ulama kalau masuk dalam majlis. Nampak? Orang ramai kita beri salam ke. Assalamualaikum. Tu orang ramai. Siapa ke raja depan tu, raja ke menteri ke, beri salam pula secara khusus. Itu tak apa. Adakah hiburan melampau di Arab Saudi satu tanda kiamat? Dia begini. Jangan kita gaduh ataupun cuba nak memberi reaksi yang seolah-olah kita ini nak memastikan hukum sesuatu kejadian. Sebab kalau dalam ilmu apa benda ni, asyratus sa'ah, tanda-tanda akan berlakunya kiamat dan sebagainya, semua hadis-hadisnya sudah komplit, sudah siap. Kita tengok dalam kitab-kitab tentang hari kiamat. Kitab Bidayah wan Nihayah, kitab Tazkirah Al-Qurtubi, kitab apa benda lagi. Kitab-kitab hadis, kitab Syarh Sunnah Imam Baghawi ada sebut. Ini satu tanda, bukan tanda kiamat, tanda dekat kiamat, alamatus sa'ah, alamat dekat dengan kiamat. Ada alamatus sughra, alamat kecil. Ada alamatul kubra, alamat besar. Alamat kecil maknanya lambat lagi kiamat. Alamat besar dekat dah nak kiamat. Jadi kalau ada tanda-tanda itu dalam nas, kita kata ini alamat nak kiamat. Tapi kalau secara maksiat bermahajarela, itu secara umum boleh kita katakan itulah penghujung dunia. Maknanya kita sudah tidak jauh. Tapi jangan kita ni duduk buat persepsi dengan tarikh. Banyak ni. Geng-geng apa ni, tarikh ni bubuh 2028, ni 2043. Ini semua bid'ah karut belaka.
Cukuplah hadis-hadis itu sebagai kita buat penjagaan. Bukan penjagaan tu siap buat rumah tu tak ada buat pintu, dah buat apa, bukan. Maksudnya bersiap dengan amal soleh. Faham lagi? Jadi kalau berlaku hiburan kita tengok lagu tu, sebab mereka mendakwa mereka adalah penjaga tanah haram, iaitu Mekah, Madinah. Hebat, berasa hebat sebagai penjaga tanah haram dan sebagainya. Akhirnya Allah bongkarkan maksiat yang ada di sana lebih hebat daripada setengah negara-negara orang yang kafir dengan Allah. Betul tak? Kenapa? Supaya kita jadi celek mata. Dan bila ulama-ulama mereka mendiamkan diri, itulah setengah daripada yang disebut dalam hadis, bahawasanya ulama-ulama yang aku takut ulama usuk, ulama yang jahat. Ulama jahat ni bukan yang ngajar di sekolah Arab terima gaji. Ulama jahat ni bukan yang jadi mufti kemudian ada gaji bulan. Tu bukan makna ulama jahat. Kita bahang ada gaji ulama su. Berat. Ulama su ini yang mendiamkan perkara yang patutnya mereka berbunyi, patutnya mereka tegar, mereka marah kerajaan, tapi buat diam. Pasal apa buat diam? Kerana mereka ada gaji bulan-bulan. Kalau mereka bunyi, nanti akan dipotong gaji atau dibuang kerja. Maknanya kerana dunia dia diam. Itu ulama su. Faham lagi? Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi samanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar. Orang-orang yang alim, bukan netizen, orang alim yang tahu hukum, ini halal, ini haram, mereka yaktumun, mereka diam, menyembunyikan, tak khabar. Kenapa? Kerana dapat habuan yang sedikit banding dengan gaji bulanan mereka dengan syurga Allah, sikit lah gaji bulan. Mereka inilah sebenarnya yang makan dalam perut mereka itu api neraka. Jadi gaji yang dapat bulan-bulan dan juga buat diam kemungkaran pemerintah, gaji itu masuk dalam perut, makan api neraka. Maksudnya makan haram. Ini ulama maksud. Faham? Jadi hati-hati, jangan cepat kita nak kata ini tanda kiamat, tanda dan sebagainya. Kena faham, tanda kiamat, tanda dekat kiamat, alamatus sa'ah, alamat sughra, alamat kubra, ngaji dulu. Faham? Ngaji jalan-jalan motosikal tengok awan, Allah. Nak kiamat itu bodoh namanya. Itu bukan tanda kiamat. Itu ayatillah, tanda kebesaran Allah. Allah tunjukkan kepada kita supaya kita tidak lupa bahwasanya alam ini milik dia. Terbahang tanda kiamat. Ikan lumba-lumba 2 ekor sesak naik atas patah, nak kiamat tu. Naik atas patah. Faham lagi? Mu belajar dah ilmu ikan. Allah jadikan ikan lumba-lumba, ikan paus ni mereka jenis memang cemerlang dalam bab navigator, dalam bab pelayaran. Lautan mana pun dia tahu. Tapi Allah tunjuk kebesaran Allah. Makhluk itu lemah, kadang-kadang Allah hanyutkan juga. Paus yang begitu hebat boleh menyelam 3 km, boleh berenang segala lautan, Allah hanyutkan juga kerana tersalah arah. Faham? Mana yang besar hanyalah Allah. Kita bahang nak kiamat esok. Sebab apa? Lomba naik turuk. Ini masalah. Faham? Alamatus sa', alamat kiamat. Nung dalam kitab-kitab hadis. Dengan keluar api kot celah bumi, keluar asap di Yaman. Faham tak lagi? Keluar Ya'juj Ma'juj, keluar Dabbatul Ardi. Tapi kalau alamat-alamat dunia itu sudah tua, itu banyak lagi. Isteri taat suami, taat ke isteri. Ada lagi ni. Itu contohnya, tapi bukan esok kiamat. Mana penghujung dunia. Anak taat ke kawan-kawan daripada taat ke ibu bapa dia. Zaman ni ya. Mana penghujung dah. Adik-adik kita pakai pakaian dedah Arab. Saya takut, saya tegur takut jadi baloh. Apa jadi balohnya? Nampak? Balighu anni walau ayat, sampaikan daripada aku. Tutup Arab tutup Arab tu wajib dah, tutup Arab berdosa, cukup ah. Takkan nak baloh, dah adik-adikmu kan?
Tengok kakak tak tutup aurat dah. Baik, haram ah. Kalau pakai luar ketat gitu pergi jogging esok ah. Nah. Kakak kata tak ada. Nah, kata molek. Tetap. Dia kakak kita kan. Fiang ke dia. Lain ni kau seksi lah ni. Dengan basikal dengan apa. Tahu tak? Apa salahnya kalau naik basikal pakai seluar besar, perempuan, baju labuh. Tahu tak? Bukan salah naik basikal. Ni siapa ketak gelap. Sebing lagi sebab apa pula? Kerajaan pula tak tegur. Undang-undang tak ada. Jadi ke buat patu orang mana-mana yang pakai pakaian ketat ditangkap, didenda RM30. Mana-mana perempuan nak keluar baju ketat, nampak body, naik basikal, kalau takak RM50. Contoh. Nak? Buat tak? Tak buat. Tak sibuk seduk pasir. Anak ayam turun 5, mati seekor tinggal 4. Ustaz mengajar alim ulama supaya betul jalan makrifat. Akhir zaman banyak sangat alim ulama balah bak khilafiyah. Kemungkaran pemerintah jarang sangat menegur pemerintah. Akhirnya umat manusia hanyut dalam belayan. Dan lain-lain, ribuan terima kasih atas pencerahan. InsyaAllah lah kita tegur, bukan hari-hari nak tegur pemerintah. Faham? Ini tayamum, ini bab haji, esok bab pusaka, alusa, bab alam kubur. Ni ada hadis bab tegur pemerintah atau tegur pemerintah. Yang tak boleh jadi ketang tupu. Ketang tupu ni jangan jadi ketang tupu. Dia ngajar orang tapi dia perangai ketang tupu. Ketang tupu ni maksudnya kalau kayu lembut ya. Oh, tak ketang. Ada kat buku tak ketang. Dia kat. Faham lagi? Maksudnya kalau ayat haram, haram, haram. Kalau bab pemerintah, wallahu a'lam. Bang, nampak jangan gitu. Neh. Tapi kalau hari-hari kita tegur pemerintah, kan nak ngaji gua ni. Tak, sampai masa kita tegur pemerintah. Jangan takut kepada pemerintah, jangan takut pada siapa, dan pemerintah pun akan berterima kasih pada kita pada hari kiamat nanti kerana kita telah tegur mereka. Faham? Bagaimana orang tua nasihat orang muda dengan maki caruk? Apakah balasan perbuatan begitu? Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan. Tak kira tua muda, Nabi kata barang siapa beriman dengan Allah dan hari kiamat, katalah yang baik. Faham lagi? Sabun nas fispon. Maki manusia fasik. Fasik. Nah. Apa hukum kita ambil wayar tembaga hak milik surau dan kita jual? Kalau perlu diganti atau dibayar macam mana saya nak bayar? Perlukah saya jumpa dengan imam atau saya masuk dalam tabung masjid saja? Molek. Seorang pencuri wayar surau masjid telah datang pada malam ini. Dan dia bertanyakan soalan. Alhamdulillah, betul tak? Betul tak? Betul tak? Mengajak curi. Kerja tak? Celak tak dia? Dah, bagus. Alhamdulillah. Nah, Allah tak heran kita buat salah. Allah heran kita tak mau minta maaf dengan dia. Kerana manusia ini dhaif. Banyak salah. Khuliqal insanu dha'ifa. Dijadikan manusia ini ada beberapa spek. Antara spek yang ada pada kita, dha'ifa, lemah. Sifat lemah kita ada. Faham? Jadi banyak silap dan salah. Dia kata dia curi dulu, dia curi wayar surat. Tak tahu masjid mana, faham? Jadi dia sudah insaf. Alhamdulillah. Ingatlah bila kita curi itu berkait dengan hak manusia. Faham? Wajib kena taubat dan kena hantar balik barang curian. Kalau taubat saja tidak sah. Yang taubat saja tak payah pulang balik apa-apa ialah dosa kita dengan Allah. Kita berzina, kita berjudi, kita minum arak, kita isyak dadah, minum ketung. Faham lagi? Itu kita dengan Allah. Bertaubat saja, tak payah bayar apa-apa. Tapi kalau kita curi butuh, curi pitih sejik, curi duit kawan kita, hak tu taubat wajib dan kena hantar balik barang hak kita curi.
Walaupun 100 tahun dah ambil. Faham? Kena tahu balik. Kalau barang kita curi tu hilang dah. Dulu kita bahan cicing kawan kita. Faham tak ke? Jadi hilang dah mata tu 18 tahun dulu. Kena nilai harga sekarang lebih kurang kau. Cari dia atau balik. Baik, sekarang dia nak bayar balik. Adakah wajib kena khabar ke imam? Jawabnya, ya. Wajib kena serah harta itu kepada orang yang menjaga masjid tadi. Faham? Sama ada bendahari ke, pengurusi masjid ke apa. Faham? Kemudian adakah wajib kita khabar ni pasal dulu curi wayar? Dalam kitab Imam Ghazali kata, kalau kita khabar, tidak ada mudarat apa-apa, wajib khabar. Tapi kalau kita khabar jadi aib kita, jadi tak segamak lah kita, orang jadi marah, orang jadi kita jatuh nama kita. Faham tak ke? Tak payah khabar. Kena pastikan harga itu dikembalikan kepada hak masjid. Faham tak ke? Sekalipun dengan berwakil boleh. Atau dia hantar WhatsApp atau email, dia kata minta maaf dulu ada terambil barang masjid, saya banking ni, harga ni. Boleh juga. Faham tak ke? Hukum tersentuh rambut wanita yang bukan mahram, rambut yang terputus. Hukum apa? Hukum wuduk ke, hukum halal haram ke apa? Kalau wuduk, sama ada rambut perempuan itu Islam atau kafir, tak batal wuduk. Kerana yang batal wuduk ialah sentuh antara kulit dengan kulit. Faham? Kita sentuh dahi bini kita, batal wuduk. Kita pegang kaki bini, batal wuduk. Bini pegang hidung laki, batal wuduk. Tapi kalau kita terik rambut bini, faham? Tak batal pasal rambut. Dia bukan kulit. Baik, itu disebut batal wuduk. Ini halal haram pula. Kita sentuh rambut bukan mahram. Kalau bukan mahram, apa sahaja badan yang kita sentuh, sama ada tempat yang ada deria rasa atau tak ada. Tempat ada deria rasa, kita pegang perut awet. Contoh, kita peluk bau awet. Faham tak ke? Ada deria rasa. Faham tak ke? Haram. Atau kita pegang yang tak ada deria rasa. Girlfriend kita main rambut dulu. Duduklah kereta luruk. Faham? Haram belaka. Dan yang kata harus itu ketika tertentu saja boleh. Bila contoh darurah. Contoh darurah perempuan lemah. Faham? Lemah kita boleh peluk buat naik atas darat. Faham lagi? Bukan kita nak peluk dia, kita jalan pergi pantai jogging. Nak? Pergi sungai, Pulau Musang. Tiba-tiba bunyi debong. Nampak tak? Puan tolong. Faham? Jadi boleh tak kita pegang tangan dia? Boleh selamat nyawa. Jangan pula buat lepas. Tunggu je adik, abang balik ambil wuduk. Abang balik ambil sarung tangan. Abang balik begini-begini. Tak boleh. Faham tak ke? Kena selamat nyawa boleh. Jadi kalau kita pegang rambut orang Islam yang bukan mahram tanpa ketika darurah, hukumnya haram. Bukan ada orang kata kalau kita main kulit awet je batal haram, kalau kita pegang gigi dah haram. Tak boleh juga. Dia lah kata dia gonyoh gigi girlfriend dia. Gigi girlfriend dia tulang gigi girlfriend dia jenis tutup belaka dah mulut, duk lepak luar gigi. Faham tak lagi? Jadi ni asal gitu hukumnya haram juga. Kenapa? Kerana jadi fitnah. Ada juga orang sangang walaupun tidak melalui gigi, tapi perasaan itu akan tergoda. Soalan seterusnya. Ramai saya tengok orang sembahyang atas kerusi. Dia tak khabar kedudukan kaki kerusi yang betul. Baik, orang sembahyang atas kerusi, dia ada sebab lah. Baik, kita pendekkan cerita. Kaki kerusi ni dia ada biasanya 4. 2 depan, 2 belakang lah. Baik. Jika orang yang sembahyang atas kerusi itu jenis dia duduk masa qiyam saja, dia guna kerusi. Masa sujud dia turun di bawah. Faham lagi? Maka kaki kerusinya itu, kaki depan kena sama dengan kaki orang dalam saf. Kaki depan kerusi sama dengan kaki orang dalam saf. Kan kaki kerusi 4, 2 depan, 2 belakang. Orang sembahyang atas kerusi ni ada 2 jenis. Satunya
Dia semayang atas kursi daripada awal sampai ke akhir. Faham lagi? Dok turun dah, duduk atas kursi tu je. Yang kedua, dia duduk atas kursi tu masa qiyam saja. Faham lagi? Masa rokok dia bangun rokok. Atau masa sujud dia turun sujud bawah. Kalau jenis sujud gigi turun bawah, hendaklah kaki kursi belakangnya itu sama dengan tumit orang dalam saf. Faham lagi? Hendaklah kaki kursi depan. Maaf. Kalau jenis turun sujud di bawah, hendaklah kaki kursi depannya sama dengan lurus garisan saf. Faham lagi? Kalau jenis duduk atas kursi tak bergerak dah sampai ke salam, hendaklah kaki kursi belakangnya sama dengan tumit orang sebelah. Ingat lagi tu. Soalan seterusnya. TikTok ni haram ke tidak? TikTok ni macam TV. Syekh Abdul Qadir Al-Mandili sebut dalam kitab fatwanya. TV tidak ada hukum lagi. Nak tahu hukum apa yang terbit dalam TV. Terbit benda yang baik, hukumnya harus. Terbit benda yang haram, hukumnya haram. TikTok itu benda dia sebut nasihat daripada ulama, harus. TikTok itu ada pantun yang memberi nasihat, harus. TikTok itu apa benda maki hamun, haram. TikTok tu perempuan menyanyi, haram. Ni banyak lah ni. Ropuang. Faham? Kenapa? Kata ropuang kena jaga. Bila tak jaga, punah kanah habis. Tahu tak? Orang tua-tua dulu katakan, jaga kerubat sekandang lebih mudah dari jaga anak puang seorang. Faham? Sebab mereka less brain, kurang akal. Faham lagi? Bila dapat. TV, agak-agak bila TV nak mari ambil gambar kita di rumah? Tak ada TV nak mari. Syarikat piring hitam lagu, bila nak mari dengar rakam kita menyanyi? Tak ada orang nak. Muka bandar. Faham? Tapi zaman sekarang, semua orang boleh menyanyi. Walaupun suara dia macam katok nak mampu. Faham? Semua boleh berlakon walaupun tak ada orang nak ambil dia berlakon. Faham? Contoh sekarang, TikTok. Dia ambil dia menyanyi, dia post share untuk worldwide. Seluruh dunia boleh tengok. Betul tak? Dia ambil dia berlakon, dia upload dalam YouTube, semua orang boleh tengok dia berlakon. Walaupun 2 orang je view. Dia yang view dan dia juga dalam akaun satu lagi. Dapat 2 view. Kalau 10 view, buat asyik kunyi. Itu penyakit akhir zaman. Apa? Dalam kitab-kitab fiqh, kitab-kitab tasawuf, hubbus syahr. Gila viral. Betul tak? Kasih kepada masyhur, berasa megah. Apa? Membawa kepada kebodohan. Joget satu hal, apa joget TikTok. Kalau tutup aurat sempurna, bodoh. Kalau tutup tedah aurat, masuk neraka. Anda nak joget, buat muka saja terjelir-jelir dia macam beruk. Banyak tak? Muka ropuang, pakai tudung, buat jelek, buat ni, buat apa. Itu semua tu haram. Itulah jalan-jalan Yahudi dan Nasara. Kenapa? Kerana muslimat perempuan Islam, dia akan malu nak buat lagu tu. Faham? Bila tidak ada sifat malu ni. Jadi ibu bapa semua tu juga tidak bertanggungjawab. Ala tatrukuna nisaakum baina rijal. Kenapa kamu biarkan, kata Sina Ali, perempuan-perempuan kamu dilihat oleh laki-laki. Yanzuruna ilaihi wa yanzurna ilaihim. Nampak? Semua laki-laki boleh tengok anak perempuanmu, boleh tengok binimu, dan bini pun duk tengok orang lain belaka. Kenapa? Kerana kamu tidak ada sifat malu lagi. Tahu tak? Bukan salah. TikTok buat benda yang baik. Jogorang, khabar tentang resipi, boleh tahan kira. TikTok tapi resipi. Resipi kakak akan share pada hari ini. Caranya masakan kepala itik celup tepung. Boleh tahan kira ni tak? Terjeler-jeler, awak mata belalak, awak bergaya muka.
Kenapa? Kerana kelaparan. Nah, untuk dilihat, nak pamer diri dia supaya ditengok oleh mata-mata jahat, mata-mata fasik. Nah, kerana melengkapkan sabda Nabi, akhir zaman mu akan ikut orang-orang hak sesat ni. Kalau mereka masuk dalam lubang bewok, mu masuk juga dalam lubang bewok ramai-ramai. Faham Soalan seterusnya, apa hukum pakai sunscreen, moisturizer atau alat solat dengan sebelum solat? Boleh, tak ada masalah. Mu ambil wuduk dah, lepas tu pakai moisturizer, lembutkan kulit. Tak ada masalah. Yang tak bolehnya mu pakai makeup yang menghalang daripada air kena wuduk, lepas tu mu ambil wuduk. Air tak kena kulit, tidak sah wuduk. Soalan seterusnya, dah dekat kubur Islam boleh ke tak kita racun rumput? Begini, kubur ni kena faham, kubur dengan tanah perkuburan, jangan pening. Tanah perkuburan hak pagar besar tu, 1 kilometer, setengah kilo tu, faham lagi? Atau setengah hektar tu, tanah perkuburan. Kubur hak ada mayat dalam, tu baru kubur. Faham? Hak tanah kosong, tak ada orang di dalam tu, itu bukan kubur. Faham lagi? Jangan situ peling. Kalau ada mayat tu biasa ditanda dengan nesang, itu kubur. Sebelah dia tu kosong, bukan kubur, tanah perkuburan. Jadi atas kubur ni tak boleh cabut kubur. Tapi kalau kita bersih boleh. Tak pada nampak batu nesang. Nampak anaconda duduk dah atas kubur 3 ekor tak nampak. Kita bersih, kita potong rumput, tu boleh. Jadi kalau racun rumput sampai habis mati semua tak boleh. Faham lagi? Jadi kalau kita capai semua sambung setengah kubur, siapa tak nampak orang, nak lalu pun tak boleh, akhirnya orang tak pergi ke kubur. Kita nak potong tak dang, kita racun. Hukumnya boleh. Tengok keadaan. Soalan seterusnya. Apakah maksud tawasul? Tawasul maksudnya ada jalan perantaraan. Doa umat Islam ini di sisi ahli sunnah wal jamaah ada 2. Satu doa secara langsung, satu doa secara tawasul. Dua-dua boleh berlaku. Contoh, biar faham. Kita nak minta benda. Nak minta benda. Sembuh penyakit. Faham? Doa yang tak ada tawasul. Ya Allah, ya Tuhanku, sembuhkanlah penyakit anakku ini. Amin. Itu doa tak ada tawasul. Doa dengan tawasul. Kita pergi di kubur Nabi, kita berdoa pada Allah. Kita pergi di kubur orang saleh, kubur alim ulama, kubur sahabat, kita berdoa minta pada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, berkat sahabat Nabi-Mu yang disemadikan di sini, sembuhkanlah anakku. Doa itu tawasul. Ada faham lagi? Dua-dua boleh. Faham? Soalan seterusnya. Kalau kita temu duga guna kabel, tawasul juga ke? Itu tawasul fil lughah. Berguna orang perantaraan pada lughah. Dia setiap perkataan ni tak lari pada 2. Pertama, indal lughah. Dia kata at-tawassul lughatan. Wa amma tawassul apa benda istilahan, itu lain. Di segi lughah, di segi bahasa, itu perantaraan. Soalan seterusnya. Betulkah kalau bersiul api neraka jadi panah? Api neraka bukan bersiul. Disebut dalam hadis ditambahkan lagi kepanasannya. Ditambah kepanasan itu dengan perintah Allah, bukan dengan bersiul. Betulkah kalau tak baca bismillah kita makan dengan syaitan? Betul lah. Bang. Sebab tu Nabi marah kalau kita makan terus tak ada sebut nama Allah. Nampak? Nabi tengah makan dengan sahabat. Lepas tu mari budak-budak. Budak-budak tengok makan lagi. Masjid dia pergi. Nabi tak marah.
Habis biar. Tapi budak tu dia ambil, di bulan mulut tak kata bismillah. Nah, Nabi kata, ya gulam, hei budak, kul bismillah. Makan dengan sebut bismillah dulu. Nampak? Itu satu hadis. Hadis yang lain, barang siapa yang makan dengan tidak menyebut nama Allah, maka dapatlah makan itu bersama-sama dengan syaitan. Hadis yang lain pula, syaitan akan berjalan rumah ke rumah untuk makan bersama dengan penghuni rumah yang tidak menyebut nama Allah. Jadi, contoh makan malam, asyak, makan malam, syaitan mari tengok rumah kita. Kita kot tikak, kita nak makan dah. Syaitan ada nak makan tu, duduk tak kursi belakang tu. Tengok rumah Tok Bila. Tok Bila pun bismillah. Syaitan pun lari. Tak boleh makan. Mana-mana yang ada sebut bismillah, dia tak makan. Dia tak mari rumah tu. Dia pergi rumah lain pula. Sang lagi. Dia pergi rumah lain pula, terus puak-puak. Bila dia nampak ada rumah yang makan tidak bismillah, dia panggil semua kawan-kawan. Ni WhatsApp habis panggil. Rumah ni, rumah depan ni. Bau, mari. Tu. Jadi makan bersama dengan syaitan. Boleh tak makan dengan syaitan? Jadi siapa yang tak baca bismillah, makan dengan syaitan. Betul sungguh. Dan pada hadis yang lain, barang siapa yang baca pula bismillah di tengah makan. Tadi tak ingat. Dia tak ingat. Tengah-tengah makan, tadi tak bismillah. Makan dengan syaitan aku. Dia pun bismillahi fi awwalihi wa akhirih. Dia sebut gitu dengan nama Allah pada awal dan pada akhirnya. Nabi kata, syaitan yang makan tadi, bakat mutah belaka dah. Tumbuh lagi habis. Jadi betul tak makan tak bismillah, makan dengan syaitan? Betul tak? Kelah kita makan dengan syaitan lah umur kita. Siapa yang bismillah? Budak pastilah. Budak tadika. Pasal cikgu besar. Dah tua dah, masuk umur 20 dah, ada bismillah dah. Berak-berak gitu. Tengok budak-budak kecil nguak. Umur 6 bulan nguak. Tu ada belah. Baby nguak. Tuk buat ke ni? Tutup dengan jari. Tutup dengan jari. Takut datang masuk. Tuk nguak. Bukit boleh masuk dalam mulut tu. Dah tutup tau. Orang Islam tak boleh kahwin dengan orang kafir, tapi boleh ke kahwin dengan ahli kitab. Ahli kitab ni kan Yahudi. Terangkan maksud yang baik daripada Allah, yang tak baik daripada diri sendiri. Baik. Orang laki-laki Muslim, dia boleh berkahwin dengan kafir tapi ahli kitab. Adapun lain pada ahli kitab, tidak boleh, haram, tidak sah nikah. Kenapakah dia dibenarkan? Kerana mereka ini lebih dekat dengan orang Islam. Kerana sama-sama kitab yang diturunkan daripada langit. Kitab orang kafir adalah asalnya kitab asli. Iaitu Yahudi, Nasara. Nasara Kristian dah. Nasara Arab. Bahasa kita moden Kristian. Okey? Kristian kitabnya Injil. Yahudi kitabnya Taurat. Dua-dua kitab ni asal turun daripada mana? Dari langit. Sama dengan Quran. Jadi sekarang sudah dipindah. Yang pindah 100% tidak. 50%. Separuh pindah. Separuh dikekalkan. Faham lagi? Jadi banyak lagi persamaan. Ayat-ayat yang bersamaan dengan hukum syariat Islam kita. Jadi bila ada banyak persamaan, lebih mudah untuk dakwah mereka. Jadi nak menarik lebih mudah masuk Islam, hingga dibenarkan orang laki-laki Islam berkahwin dengan perempuan yang Yahudi dan Nasrani min Bani Israel. Daripada keturunan asal nenek moyang mereka itu adalah umat Nabi Isa dan umat Nabi Musa alaihi wasallam. Dan memang sungguh banyak laki-laki Muslim yang kahwin perempuan-perempuan Yahudi, mereka masuk Islam. Faham? Adapun kahwin dengan Buddha, dengan Hindu, dengan apa, tak boleh. Itu bukan Bani Israel. Bukan yang ada kitab.
Apa maksud yang baik daripada Allah, yang tak baik daripada diri sendiri? Baik, kita diajar dua, zahir dan batin, syariat dan hakikat. Pada hakikatnya semua daripada Allah. Pada zahir kita kata yang baik daripada Allah, yang tak baik daripada makhluk. Itu beradab dengan Allah. Faham lagi? Tapi adakah suatu benda yang terlepas daripada Allah? Tak ada, semua daripada Allah. Sebab tu katakanlah kalau benda yang baik itu kata daripada Allah. Apa yang datang kepada kamu min hasanah, daripada benda-benda yang baik, maka fa minallah. Ini zahir, maka katalah ini daripada Allah. Tapi apa yang datang kepada kamu min sayyi'ah, dari yang tidak baik, fa min nafsi, kata daripada kita sendiri. Itu syariat yang kita diajar. Tapi hakikatnya baik dan buruk ketentuan daripada Allah. Lepas tu ayat yang belakang, kullun, katakan, bukan mulut, hati kamu pegang molek, kullun, semua sebenarnya daripada Allah. Faham lagi? Sikit lagi Apakah makna perawi yang sikah? Bermaksud zan dalam ilmu hadis. Ada kemungkinan ke perawi sikah ini tidak diterima pendapat yang dia keluarkan. Dia sekarang ini bila kita sebut harawi, hasikah, ini semuanya bukan untuk orang awam, bukan untuk netizen, bukan untuk orang belajar fardu ain. Mu tak dang kat kita, takut tak dang. Nampak tak? Tak dang nak ngakal kita tu. Ilmu ini dipanggil ilmu ilal hadis, ilmu dirayatul hadis, ilmu mustalahatul hadis. Kajian-kajian tentang sanad dan sebagainya. Kita masalah kita Fatihah pun sigo talabi lagi. Jadi sekarang netizen nak faham masalah masalah takrib dan sebagainya, kita nak suka dah tengok. Jadi kena sepatutnya benda ini terdinding daripada orang awam. Pak, bila terterang dia tak faham. Kalau masalah siqah, orang ini orang yang kepercayaan yang teguh, yang maknanya mempunyai martabat yang tinggi dalam merawikan hadis. Maksudnya orang ini orang yang tidak ada cacat cela kalau rekahnya. Jadi mereka ni meriwayatkan hadis, menyampaikan hadis. Hadis ni macam kejadian. Kita pergi Kuala Lumpur, kita balik di siapa di Haji ada kemalangan. Kita tengok dalam kemalangan itu sebuah kereta Wira, Proton Wira warna kuning melanggar sebuah basikal yang dipandang dibawa oleh seorang lelaki tua. Faham tak? Basikal itu melambung jatuh di seberang jalan tapi molek. Dan Wira ini hancur lebur. Contohnya. Tapi bila kita sampai di sini, kita pergi cerita basikal yang hancur. Apa benda kereta Wira itu molek, cerita itu sudah takhalluf, tidak bersalahan. Ini benda-benda yang menyebabkan dalam periwayatan hadis tidak diterima. Maksud siqah ini, orang itu dipercaya orang tidak ada masalah, orang ini mana ada dhabit yang tinggi. Maka dia riwayat hadis apa yang dia tengok, itu yang dia cerita sama. Dan perkataan dia itu tidak berubah. Faham lagi? Tapi kalau perkataan berubah, itu tak boleh. Rumah terbakar tadi di Losong. Losong tadi ada rumah terbakar. Dia ada pusing tu. Orang siqah riwayatkan hadis ini, mereka meriwayatkan benda yang sama. Di Yaman disampaikan benda, pertuturannya sama. Mengikut apa benda ni, jumlah perkataan dan sebagainya. Ini semuanya kajian-kajian ulama tentang mentakrir ataupun menstatuskan hadis. Maka dipanggil orang yang siqah, orang yang dipercaya, orang yang teguh, orang yang tidak ada cacat cela. Jadi adakah boleh mereka ini jadi tersalah? Bab tersalah lain pada Nabi memang boleh tersalah. Cuma kita atas mana, atas masalah yang tertulis saja. Bila orang siqah, memang martabat yang tinggi dalam meriwayatkan hadis.
Tangan ayah, tangan tok laki mana lagi mulia? Sunat kita cium. Yang mana sunat cium? Tok laki ke? Bagi tok laki, bini satu atau bini kedua? Lewat dah kita ni. Baik. Dia kata, hak mana lebih mulia? Suami ke ayah? Nisbah keturunan, nasab, ayah ha? Nisbah kepimpinan, suami. Jadi mencium dua-dua tu. Nampak? Tambah saya nak cium seorang. Asal cium-cium lah, serabut perut. Faham tak lagi? Degil tak ni? Faham? Kedua-duanya ada kelebihan. Kaki kita tanya, tangan ayah dengan tangan mak cium mana dulu? Ini tadi masalah. Itu yang kata Bani Israel itu banyak saimbang, banyak tanya. Lah marah Nabi. Cium dua-dua lah. Ayahmu kerana dia ayahmu, tak ada usul, tak ada farak. Suami itu kerana dia tu yang bertanggungjawab. Dia yang ra'i, yang memelihara kamu, yang berkewajipan mencari nafkah untuk keselesaan hidup kamu. Dua-dua mu cium. Ni benda pula. Mana sunat cium bagi tok laki? Bini satu, bini mu bini satu, buat tanya dua gitu. Dia cium-cium isteri ni masa muda. Dah tua tak cium dah. Tunggu mati je lah. Faham lagi? Dah. Raja tengok toki cium tu. Dia kata, nak hati je ke mana cium aku. Dah tok 79. Toki 85. Start umur 50 tu tak cium dah. Tapi nya tahun ni mari nak cium mula. Tak, memang dia dah. Nampak dah lama dah toki. Apa tok kata toki dah lama? Tadi cium aku. Cium tu tanda nak mati. Tak. Tahu tak? Suami isteri ni macam kereta, macam motor. Kalau budak-budak beli motor, buai suku, bayar 9,000 boleh motor stay. Full spec dapat. Banyak mo. Tahu tak? Ni malam-malam luruk tayar. Luruk ni. Lidi tarik gini lidi. Faham lagi? Bila 10 tahun dah ada buat gitu. Ada ah. Nah, tengok orang baru nikah. Tidur belaga hidung. Bini tengok laki tengok bini. Jenera gitu. Pasal barang baru. Betul tak? Barang baru sedap lah ke? Faham lagi? Tak usah kata orang obat nyamuk oleh barang baru. Faham lagi? Bini tidur atas lengang ni. Nikah ni. Pala manusia 12 hingga 14 kilo berat. Tak percaya kerak timbang. 14 kilo ubur atas lengang. Tak? Tidur malam bini atas lengang. Biru esok, biru. Tak ada hak. Tak jenera, dah tahan sengai. Tapi siapa? Pasal bini baru nikah. Tahu tak? Biru lengang. Baru-baru ni bekok pada jalan darah. Tak apa. Pasal muda baru nikah. Kira kita nikah 30 tahun dah. Bini pun tak lengang natang ni. Benda sekebang dengan lengang. Natang boleh cuti. Gitu. Bawa balik kereta. Honda City baru. Bang. 80,000 beli Honda City. Bubuh dulu garah. Dah nak makan nasi dah senang. Bunyi krak gitu. Kita lalu. Kita tengok takut kucing naik atas bonek. Faham lagi? Faham tak? Betul tak? Malam tu kita tengok bawah kereta. Takut ada orang nusuk nak lagi tayar. Tengok belakang. Tudung dengan tu ni. Beli spray tu. Hak gatuk, berayung, hak spray. Hak bawah kursi pakai siek. Itu pasal barang baru. Dah tua. Ingat tak nikah itu? Tahun apa? 70 80 78 nikah. 7 tak boleh baru tau. Boh tak boleh baru. Lah ni bukan kata
Kepala bau katil suku. Katil suku tidur. Faham? Tok tidur atas rumah, toki atas gerai bawah. Faham? Tahu tak? Bunyi reng. Bunyi gitu malam-malam. Gitu lah. Nah, tu kata itulah lumrah hidup manusia. Jadi kalau nak tanya, perempuan mu suka batulah. Allah jadikan keistimewaannya, bijaknya Allah takbir kita. Bila kita umur 20 menikah bernafsu, seronok dan sebagainya. Bila masuk 60 dia buang nafsu tu. Faham? Sebab kalau tak buang 60 duduk main dengan bini duduk jimat lagi, tak ada orang tua mari sejik. Faham? Masuk 60 dia dah gerak dah, dia malas dah, dia tak nafsu dah. Jadi ramai orang tua mari sejik. Mari kan ramai orang tua tu. Tu kan dia tak boleh jimat tu. Faham? Yang ni kalau boleh jimat lagi dah hari surah. Faham? Kerana apa? Kerana hadap ke akhirat pula. Jadi nyebuang dah nafsu, kurang dah untuk kita duduk masjid surah, untuk balik kepada dia dalam keadaan sempat beramal. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, 'allimna bima yanfa'una, rabbana zidna 'ilma, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.